Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. غزوة بني قينقاع. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. Bani Qainuqa, salah satu di antara puak Yahudi di Madinah, membatalkan perjanjian. Mereka ialah peniaga-peniaga dan juga tukang-tukang emas. Bilangan mereka lebih kurang 700 orang bala tentera. Nabi SAW keluar untuk mengepung mereka. Nabi melantik ketua Madinahnya Bashir bin Abdul Munzir sepeninggalannya. Dan Nabi SAW mengepung mereka selama 15 malam, 15 hari. Sehinggalah mereka tunduk kepada keputusan Nabi SAW. Fasyafa'a fihim Abdullah ibn Ubay ibn Salul li'annahum kanu hulafa al-Khazraj wa huwa sayyidul Khazraj. Fasyafa'ahu fihim ba'dama alaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu fi tarafil Madinah. Jadi menjadi orang tengah membela merekanya Abdullah ibn Ubay, kerana mereka bertahaluf dengan Khazraj, dan Abdullah bin Ubay ketika itu ketua Khazraj. Maka dia minta bantuan Nabi SAW meringankan ataupun memaafkan mereka. Mereka ketika itu berada di hujung Madinah. Ghazwatu Uhudin, peperangan Uhud. Wahia waq'atun imtahanallahu ta'ala fiha ibadahul mu'minin wa akhtabarahum. Ini adalah satu peperangan yang mana Allah menguji orang yang beriman. Wa mayyaza biha bainal mu'minina wal munafiqin. Tuhan membezakan di antara siapakah yang beriman dan siapakah yang munafik. Wa dzalika anna Quraisyan hina qatala Allahu saratahum bi Badrin wa usibu bi musibatin lam takun lahum fi hisab. Syara'a Abu Sufyana yujammi'u Quraisyan. Punca peperangan ini kerana Quraisy, yang mana Allah telah membunuh pembesar-pembesar mereka di Badar. Mereka telah ditimpa dengan malapetaka yang tidak ada hintungnya. Maka Abu Sufyan yang masih hidup, yang terlepas dalam peristiwa Badar,
menghimpungkan Quraisy wa yu'allibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alal muslimin, dan merancang untuk menyerang Nabi SAW dan kaum muslimin. Fajama'a qariban min salasi alafin min Quraisyin wal hulafa'i wal ahabish. Maka dia berjaya himpun 3,000. Jika di Badar 1,000, kali ini 3,000. Terdiri daripada Quraisy, terdiri daripada sekutu-sekutu Quraisy, terdiri juga daripada Badawi-Badawi yang juga dikira daripada orang Quraisy. Waja'u binisa'ihim li'alla yafirru. Mereka datang dengan perempuan lagi supaya lelaki tidak lari. Thumma aqbala bihim nahwal Madinah. Kemudian Abu Sufyan membawa mereka menuju ke Madinah. Fanazala qariban min Jabali Uhudin. Maka dia mengambil tempat di sebelah Bukit Uhud. Bimakanin yuqalu lahu Ainain. Satu kedudukan tempat namanya Ainain. Bawah tu ada Ainain, Jabalun Sarir, bukit kecil. Hari ini dikenali sebagai Jabalur Rumah, bukit pemanah-pemanah. Wadzalika fi Syawalin minas sanati tsalisah. Peristiwa ini berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayakhruju ilaihim am yamkuthu fil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan sahabat-sahabatnya. Adakah dia keluar untuk menghadap mereka ataupun tinggal sahajalah di Madinah ini tanpa keluar. Fabadara jama'atun min fudala'is sahabati mimman fatahul khuruju yawma badrin ilal isyarati bil khuruji ilaihi. Cepat-cepatlah sekumpulan di kalangan yang mulia di kalangan sahabat, yang mana mereka ini tidak sempat menyertai perang Badar sebelumnya. Mereka memberi pandangan supaya keluar. Wa alahu alaihi sallallahu alaihi wasallam fi dhalik. Dan mereka mendesak Nabi SAW untuk keluar. Wa asyara Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil maqami bil Madinah. Abdullah bin Ubay cadang supaya menunggu saja di Madinah. Wa taba'ahu ala dhalika ba'du sahabah. Sebahagian sahabat sependapat dengan Abdullah bin Ubay. Fa'alah ha'ula'ika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay, sebahagian sahabat juga mendesak demikian. Fanahadha wa dakhala baitahu ala baisa la'matahu. Nabi pun bangkit, lalu masuk rumah, lalu pakai pakaian perang. La'amah, bawah tu la'amatahu, iaitulah la'matahu, dir'ahu wa silahahu. Baju besinya dan senjatanya. Wa kharaja alaihim. Nabi keluar. Wa qadin sana azmu ulaik. Tiba-tiba terkejut pula azam ataupun kendor pula azam mereka itu. Wa qalu ya Rasulullah in ahbabta an tamkusa fil madinati faf'al. Wahai Rasulullah, jika engkau mahu menetap sahaja, menunggu sahaja di Madinah, maka lakukanlah. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yada'aha hatta yuqatil. Tidak patut bagi seorang nabi jika telah pakai baju besinya, pakaian perangnya, untuk menanggalnya sehinggalah dia berperang. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam bi rajulin min Bani Najjar wa shalla alaihi wa dhalika yaumal jumu'ah.
tiba-tiba didatangkan satu lelaki daripada Bani Najjar, iaitu orang mati, jenazah. Lalu Nabi sembahyang kepada jenazah ini. Itu berlaku pada hari Jumaat. Wastakhlafa 'alal Madinati ibna Ummi Maktum. Nabi melantik Khalifah Madinah, penggantinya ialah Ibnu Ummi Maktum. Wa kharaja ila Uhudin fi alfin. Jadi Nabi keluarlah dengan 1000 bala tentera. Falamma kana bi ba'd at-tariq in khazala Abdullah ibn Ubay fi nahwi 300 ila al-Madinah. Tiba-tiba dalam perjalanan menarik diri oleh Abdullah dalam satu kumpulan 300 orang. Ini orang kata terzahirnya nifak dan golongan munafikin pertama dalam sejarah Islam. Terbukti bahawa Abdullah bin Ubay dan kawannya ramai juga, itu 300 orang keluar. Jadi tinggal bilangan Nabi hanyalah 700. Wastaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman baqiya ma'ahu hatta nazala syi'ba Uhudin fi udwatil wadi ilal jabal. Jadi Nabi tersendiri hanya dengan apa yang berbaki. Sehinggalah Nabi singgah di satu syi'ib, di satu lembah di Uhud, tempat di udwatil wadi, di hujung lembah, sehinggalah ke bukit. Faja'ala dhahrahu ila Uhud. Jadi belakang Nabi ialah Uhud. Wa nahan nasa anil qitali hatta ya'murahu. Nabi larang bala tenteranya daripada berperang sehinggalah dia keluar perintah. Falamma asbaha, apabila tiba waktu pagi, ta'abba'a sallallahu alaihi wasallam lil qitali fi ashabi. Lalu Nabi buat persiapan untuk perang pada sahabat-sahabatnya. Wa kana fihim 50 farisa. Jadi Nabi tengok kelengkapannya, ada 50 tentera berkuda. Wasta'mala 'ala rumah wa kanu 50 Abdullah ibni Jubairil Ausi. Nabi lantik seorang pegawai ataupun seorang ketua mengepalai pemanah-pemanah. Ketua mereka ialah Abdullah ibn Jubair. Wa amarahu wa ashabahu alla yataghayyaru min makani. Nabi perintahkan Abdullah bin Jubair dan kawan-kawannya pemanah supaya tidak ubah tempat. Wa an yahfazu zuhurahum anil muslimin. Jadi tugasan mereka ialah jaga belakang kaum muslimin. Wa an yu'tau min kibalihim. Dibimbangi bahawa musuh datang daripada belakang. Wa zahara sallallahu alaihi wasallam yawma idzin baina dir'ain. Nabi sendiri pada hari itu bertahan dengan dua penyangga, wa a'ta, penyangga besi. Wa a'ta liwa Mus'ab ibn Umair. Hari itu bendera besar diserah kepada Mus'ab bin Umair, akha Bani Abdiddar, iaitulah seorang yang dari kabilah Abdiddar. Wa ja'ala ala ihdal mujannibataini Az-Zubair bin Awam wa alal mujannibatil ukhra Al-Munzir ibn Amr. Kemudian Nabi jadikan ketua di satu sayapnya, tentera yang bersayap, sayap kanan dan sayap kiri. Satu sayap diketuai oleh Az-Zubair, sayap yang kedua diketuai oleh Al-Munzir. Wasta'rada asy-syababa yauma idzin. Dan Nabi juga melihat anak-anak muda, adakah mereka layak untuk berperang. Fa ajaza ba'dahum wa radda ba'dahum. Sebahagian diluluskan, sebahagian yang tidak diluluskan. Yang diluluskan ialah yang dah balik. Yang tidak diluluskan iaitulah yang belum balik.
Fakana mimman ajaza Samurah ibnul Jundub. Antara anak muda yang Nabi bagi masuk ialah Samurah. Wa Rafi' ibn Khudaij. Walahuma 15 sana. Umur dua orang ni 15. Jadi 15 adalah umur balik. Antara yang ditolak Nabi SAW-nya tersebut ialah Abdullah ibn Umar. Masa tu dia belum cukup umur 15. Ya. Wa ta'abba'at Quraisyun aidan wa hum fi 300,000. Quraisy juga melihat kekuatannya. Bilangan mereka 3,000. Fihim mi'ata farasi. 200 tentera berkuda. Wa ja'alu ala maimanatihim Khalid bin Walid. Di sayap kanan diketuai oleh Khalid. Wa alal maisarah Ikrimah ibni Abi Jahal. Sebelah kiri ialah Ikrimah. Kita tahulah semua ini akhirnya masuk Islam. Hatta ketua mereka Abu Sufyan. Kana syi'aru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumi idzin amit. Hari itu syiar ataupun tema seruan sahabat Nabi ialah amit, mati ya. Wa abla yauma idzin Abu Dujanah Simak bin Kharashah wa Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashadullah wa asadu rasulih wa kadzalika Ali bin Abi Talib wa jama'atu minal ansar minhum An-Nadhr ibn Anas wa Sa'd bin Rabi'. Jadi hari itu terlibat dalam perang inilah nama-nama yang disebut ya. Antaranya Fakanatid daulatu awalan nahari lil muslimina alal kuffar. Jadi pusingan pertama di awal siang, kemenangan milik kaum muslimin. Fanhazamu raji'in. Tentera kafir terpaksa tewas pulang. Hatta wasalu ila nisa'i. Sehinggalah sampai ke perempuan. Perempuan yang dibawa bersama tujuannya supaya mereka tidak lari. Falamma ra'a dhalika ashabu Abdullah ibn Jubair qalu ya qaum al-ghanimatal ghanimah. Tiba-tiba melihat secara jelas kekalahan Quraisy ini ialah kawan-kawan Abdullah bin Jubair. Iaitulah Ar-Rumah, pasukan pemanah yang duduk di atas bukit. Bukit Ainain. Mereka kata, wahai kaum, ghanimah, pergi tuju ambil harta rampasan perang. Fadzakarahum Abdullah ibn Jubair taqdima Rasulullah SAW ilaihim fi dhalik. Jadi Abdullah bin Jubair memperingatkan apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW tadi. Nabi ingat awal lagi, supaya jangan tinggal tempat, jangan tinggal tugasan, jangan tinggal bukit. Walanu allaysa lil musyrikin raj'ah. Mereka menyangka bahawa musyrikin tidak kembali. Wa annahum la taqumu lahum qa'imatun ba'da zalik. Mereka menyangka bahawa musyrikin tidak bangkit lagi. Wa dhahabu fi talabil ghanimah. Jadi mereka pergi mendapatkan harta rampasan perang. Wa karral fursanu minal musyrikin. Tiba-tiba pasukan berkuda kaum musyrikin yang kita kata 200 orang tadi pulang kembali. Wajadu tilkal furjah qad khalat minar rumah. Mereka dapati kekosongan, kelompangan berlaku di pihak pemanah-pemanah. Fajawazuha wa tamakkan. Lalu mereka melepasi dan mereka menguasai tempat. Wa aqbala akhiruhum. Mereka boleh datang sehingga penghujung. Fakana ma arada Allahu kaunah. Maka berlakulah apa yang Tuhan nak berlaku. Fastushhida man akramallahu bisyahadati minal mu'minin. Maka
diambil syahidlah sesiapa yang dimuliakan Tuhan untuk mati syahid di kalangan orang yang beriman. Di antara maksud terpenting peperangan Uhud ialah Tuhan mengambil di kalangan mereka syuhada. Inilah syuhada terbesar yang disaksikan Islam kali pertamanya. Faqutila jama'atun min afadilis sahabat. Maka terbunuhlah sehimpun di kalangan mulia-mulia di kalangan sahabat, wa tawalla aksaruhum, dan ada pula yang bertempiarang lari. Wa khalasal musyrikuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrikin berjaya melepasi sehinggalah sampai kepada Nabi SAW. Wa juriha fi wajhil karim. Mereka berjaya pecahkan dan cederakan wajah Nabi. Wa kusirat rabaiyatuhul yumna as-sufla bihajar. Dan mereka pecahkan gerahan Nabi SAW dari sebelah kanan, sebelah bawah dengan batu. Wa hushimatil bidah ala ra'sihil muqaddas. Dan dikenakan satu pukulan kepada kepala Nabi SAW. Bidah telur. Maksudnya mungkin besi ataupun batu besi, ya. Terkena ataupun dipukul di kepala Nabi SAW. Wa rashaqahul musyrikina bil hijarah hatta waqa'a li syiqqih. Orang musyrikin terus melontar Nabi SAW dengan batu sehingga Nabi rebah di atas lambungnya. Wa saqata fi hufratin min al-hufari allati kana Abu Amrin al-Fasiku hafaraha. Dan Nabi jatuh dalam satu lubang di antara lubang yang digali oleh Abu Amir al-Fasik. Yakidu bihal muslimin. Tujuannya untuk memperdayakan orang Islam ataupun merancang jahat. Fa akhadha Aliun biyadih. Nabi pegang tangan Nabi SAW. Wah tadanaha Talhah. Dan Talhah pula menanggung Nabi SAW. Talhah ibnu Ubaidillah. Wa kana alladhi tawalla adha Rasulillah SAW Amru bin Qaimah wa Utbah ibn Abi Waqqas. Wa qila inna Abdullah ibn Shihab az-Zuhri aba ammi Muhammad ibn Muslim bin Shihab az-Zuhri huwa alladhi syajjah. Jadi yang terlibat mencederakan Nabi SAW disebut nama di sini. Amar bin Qami'ah, Utbah bin Abi Qas. Ada kata yang terlibatnya ialah Abdullah ibn Shihab az-Zuhri. Iaitulah bapa saudara kepada Ibnu Shihab az-Zuhri, perawi hadis yang masyhur. Dia yang mencederakan Nabi SAW. Dia yang memecahkan wajah Nabi SAW. Wa qutila Mus'ab bin Umair baina yadayhi. Mus'ab bin Umair dibunuh di hadapan Nabi SAW. Pada fa'al liwa'a ila Ali. Nabi ambil bendera dan serah kepada Ali. Wa nashabat halaqatan min hilakil milfar fi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi pakai milfar. Milfar ialah besi, penutup muka. Itu pun terlekat dua bulatan terlekat di wajah Nabi SAW. Terlekat besi di wajah Nabi SAW. Fantaza'ahuma Abu Ubaidah ibn Jarrah wa adda alaihima hatta saqatat saniyatah. Abu Ubaidah al-Jarrah cabut besi yang terlekat di wajah Nabi SAW. Gigi dengan gigi dia sehingga dua gigi dia patah. Fakana al-hatmu yuzinu. Maka ketika itu kecederaan menghiasi wajah Nabi SAW. Wa amtassa Malik bin Sinan ad-dama min jurhi. Malik bin Sinan iaitulah
ayah kepada Abu Sa'id Al-Khudri menghisap darah dari kecederaan Nabi SAW. Dari luka Nabi SAW. Wa adrakal musyrikuna Rasulullah SAW. Fahala dunahu nafarun minal muslimina nahwun min ashratin fakutilu. Orang musyrikin menempa Nabi SAW. Mengejar dan mencari Nabi SAW. Tetapi sebahagian kaum muslimin menghalang. Bilangan orang yang menjaga keselamatan Nabi pada waktu itu 10 orang. Fakutilu. Mereka dibunuh. Penghalang ataupun penghadang ini dibunuh semuanya. Summa jaladahum Talhah hatta ajhadahum anhu. Kemudian mereka ditentang oleh Talhah sehinggalah dia berjaya menewaskan. Wa tarasa Abu Dujanah Simaku bin Kharshah anhu sallallahu alaihi wasallam bizahir. Kemudian Abu Dujanah dia sendiri menjadi penyangga kepada panahan-panahan yang ditujukan kepada Nabi SAW dengan belakangnya. Wan nablu yaqa'u fi. Anak panah terkena belakang Abu Dujanah. Tidak terkena Nabi SAW. Wa huwa la yatahara. Dia tidak bergerak. Dia menjadikan belakangnya sebagai penyangga kepada jasad Nabi SAW. Warama Sa'd bin Abi Waqqas yauma idzin ramyan musaddadan munkian. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Sa'ad bin Abi Waqqas pula pada hari itu memanah dengan panahan yang tepat. Nabi SAW memberi rangsangan kepada Nabi kata, panahlah demi bapa dan ibuku. Wa usibat yauma idzin ainu Qatadah bin Nu'man al-Dhafari. Ini antara perkara pelik yang berlaku, mukjizat. Qatadah bin Nu'man, mata dia terkena cedera, kecederaan. Wa utiya bihi SAW. Ataupun dah terkeluar dah. Dia bawa mata itu kepada Nabi SAW. Faraddaha alaihi biyadihil karimah. Dia letak semula di tempat dan mata dia kembali melihat. Fakanat asahha ainaihi wa ahsanahima. Bahkan mata yang tercabut tadi diletak semula oleh Nabi SAW itu sampai ketua. Mata itu paling sihat, mata itu paling cantik di antara dua mata dia. Wasaraha syaitanu la'anahu Allah bi'a'la sawtih inna Muhammadan qad qutil. Syaitan sekali lagi berperanan dalam perang Uhud. Dia melaung dengan sekuat suaranya, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Wa waqa'a dzalika fi qulubi katsirin minal muslimin wa tawalla aktsaruhum wa kana amrullahi. Dan ini menyebabkan orang Islam hati mereka menjadi lemah sehingga ada yang berpaling. Dan demikianlah Allah menentukan apa yang telah ditentukan. Wa marra Anas bin Nadhr. Ini kisah yang dicatatkan Quran sebenarnya. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah wa minhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Ditafsirkan ayat ini kepada Anas bin Nadhr, iaitulah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Kisahnya, dia lalu di kawasan orang Islam, waqad ulku bi'aidihim. Mereka telah letak tangan, maksudnya telah terduduk kerana terkejut Nabi dah mati. Faqala ma tantazirun, kamu menunggu apa? Faqalu qutila Rasulullah SAW. Nabi dah meninggal dunia. Faqala ma tasna'una fil hayati ba'dah. Tengok Anas bagi semangat. Dia kata, apa yang kamu boleh lakukan untuk hidup selepas kematian Nabi SAW? Kumu famutu. Bangun, kamu pun patut mati.
ala mata alaihi, di atas matinya Nabi SAW. Thumma istaqbalan nas, kemudian dia menghadap bala tentera. Walaqiya Sa'd bin Mu'az faqala ya Sa'di wallahi inni la ajidu rihal jannati min duni Uhud. Tiba-tiba dia bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia kata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, aku mencium bau syurga datang daripada pihak Uhud. Faqatala hatta qutil. Lalu dia dengan seorang-seorangnya berperang sehingga dia dibunuh. Ini dijadikan alasan hari ini untuk fatwa amaliyah istishhadiyah, iaitulah operasi bunuh diri yang berlaku di Palestin. Ini diambil pelajaran fiqhnya daripada kelakuan Anas bin Nadar. Dia seorang-seorang diri merepuk bala tentera yang ramai. Fawujidat bihi sab'una darbah. Selepas perang, orang jumpa dia mati syahid. Ada 70 tempat pukulan di tubuhnya. Dan tidak dikenali kecuali ada kesan ataupun ada paruk, ada tompok yang dikenali semasa hidupnya. Wajuriha yauma idzin Abdullah ibn Auf nahwan min 20 jirahah. Abdurrahman bin Auf sendiri 20 tempat cedera di tubuhnya. Sehingga dia meninggal dunia, itu menjadi saksi kepada peperangan Uhud. Wa ba'daha fi rijli, sebahagiannya di kaki. Fa'araja minha hatta mat, sehingga mati dia kecok. Kecok tu mari daripada peperangan Uhud. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwal muslimin. Nabi SAW kembali menuju ke tempat orang Islam berhimpun. Dia belum meninggal dunia. Fakana awwalu man arafahu tahtal milfar Ka'b bin Malik. Walaupun Nabi pakai penutup besi di muka, orang yang pertama sempat kenal Nabi ialah Ka'b bin Malik radhiyallahu. Fasaha bi a'la sauti, lalu dia melaung gembira. Ya ma'syaral muslimin abshiru hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, bergembiralah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam an iskut. Nabi isyaratkan kepadanya supaya diam. Wa ijtama'a ilaihi almuslimun. Orang Islam berhimpun mengelilingi Nabi SAW. Wa nahadu ma'ahu ila syi'bi alladhi nazala fihi. Mereka bangkit bawa Nabi SAW berhimpun di satu syi'b, di satu lembah. Mereka singgah di situ. Fihim Abu Bakrin wa Umar wa Ali. Ada belaka Abu Bakar, Umar, Ali wal Harith bin Simmah al-Ansari wa ghairuhum. Falamma asnadu ilal jabal. Bila mereka berjaya meletak belakang ke Bukit Uhud. Adarakahu Ubay bin Khalafin ala Jawad. Tiba-tiba Nabi diserang oleh seorang lagi musyrikin. Namanya Ubay bin Khalaf. Ini ketua mereka juga. Yuqalu lahul Aud. Di atas Jawad, ni kuda baik dia, kuda perang, orang kaya. Nama dia Aud. Za'amal khabithu annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang dan dia telah isytihar bahawa dia boleh membunuh Nabi SAW. Falamma qtaraba, apabila dia mendekati, tanawala Rasulullah SAW al-hirbata min yadil Harith bin Simah fata'anu biha. Nabi mengambil hirbah. Hirbah ialah tombak kecil di tangan Al-Harith. Lalu Nabi menikam Ubay bin Khalaf dengannya. Ini hina orang panggil Ubay bin Khalaf lah. Cara yang dibunuh dengan tangan Nabi SAW sendiri. Faja'at fi tarkunatihi. Jadi tombak itu terkena pada tengkok dia. Wa yakirru adu wallahi muhsima. Musuh Tuhan itu lari kalah. Wa qala lahul musyrikun wallahi ma bika min ba's. Dia kata, semoga
Tidak bahaya sangatlah. Semoga tak sakit sangat. Faqala wallahi law kana nabi bi ahli zil majazi lamatu ajma'un. Dia kata apa pula tak sakit? Dia kata aku ni sakit, kalaulah sakit ini terkena kepada penduduk zil majaz, semua sekali akan mati semuanya. Dia kata sakit ni aku. Innahu qala li innahu qatil. Dia kata Muhammad kata bahawa dialah pembunuh aku. Walam yazal bihi dhalika hatta mata bisarah. Demikianlah. Dia sakit, dia tercedera sehinggalah dia betul-betul mati. Di satu tempat namanya Saraf. Saraf ialah tempat di antara Mekah dan Madinah. Ya. Dia tulis bawah tu makanun ala sittati amyal min Makkah. 6 batu lagi nak masuk ke Mekah, tak sempat sampai ke Mekah, dia mati. Marji'ihi ila Makkah, la'anahullah, ketika dia pulang ke Mekah. Lama juga dia menderita sakit daripada pukulan Nabi SAW. Wa ja'a Aliyun radhiyallahu anhu ila Rasulillah SAW bima'in liyaghsila an-nudam. Ali bawa air untuk basuh darah Nabi SAW. Fawajadahu ajinan faradah. Tiba-tiba dia tengok air ni kotor. Lalu dia tak jadi basuh. Wa arada sallallahu alaihi wasallam ay ya'luwa sakhratan hunaka falam yastati'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu naik ke satu batu besar, tapi dia tak mampu. Tak larat dah. Lima bihi, kerana apa yang menimpanya sallallahu alaihi wasallam. Wali annahu zahara yawma idzin baina dir'ain. Kemudian dia pun tubuh dia pun berat kerana dia bawa 2 baju besi dipakaikan di tubuhnya. Fajalasa Talhatu tahtahu hatta sa'idah. Jadi Talhah duduk di bawah Nabi SAW, tanggung supaya Nabi dapat naik duduk di atas batu. Wahanatis salah fa shalla bihim jalisa. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang. Nabi sembahyang duduk menjadi imam kepada mereka, keletihan. Thumma malal musyrikuna ila rihalihim. Kaum musyrikin kembali ke tempat singgahan mereka, ke perkhemahan mereka. Thumma istaqbalu tariqa Makkah munsarifina ilaiha. Mereka menghadap ke jalan Mekah untuk balik. Wa kana hadza kulluhu yaumas sabti. Semua ini berlaku pada hari Sabtu. Wastushhida yauma idzin minal muslimina wa nahwu 70. Yang syahid daripada kaum muslimin 70. Wa minhum Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Antara mereka Hamzah. Wa talahu Wahsyiyun maula Bani Naufal. Dia dibunuh oleh Wahsy, hamba daripada Bani Naufal. Wa u'tiqa lidzalik, kerana dia berjaya bunuh Hamzah, dia dibebaskan. Wa qad aslama ba'da dzalik. Tetapi selepas padanya dia masuk Islam. Dia antara yang dimaksudkan pembunuh dan dibunuh kedua-duanya ke dalam syurga. Dalam hadis menyebut Tuhan gembira, berkenan dengan yang membunuh dan dibunuh kedua-duanya dalam syurga. Caranya bermaksud Wahsy yang membunuh membunuh Hamzah. Wa kana ahada qatalati Musailamatil kadzdzab la'anahullah. Jadi tidak boleh mencela Wahsy. Wahsy adalah sahabat Nabi. Kemudian dia masuk Islam dan dia antara yang terlibat dalam peperangan Yamamah. Yang dia menebus dosa membunuh Hamzah dengan dia membunuh Musailamatul Kadzdzab. Dia di antara pembunuh dalam peperangan Yamamah di zaman Abu Bakar. Wa Abdullah ibn Jahsh halifu Bani Umayyah. Yang terbunuh juga Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahash. Ini kita ingat lagi ya. Abdullah bin Jahash iaitulah pemimpin satu pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW. Sariyah. Wa Mus'ab ibn Umair, wa Uthman ibn Uthman, wa Syammas. Syammas nama dia. Sumya Syammas la husni wajhi. Namanya Syammas, digelar demikian
kerana wajahnya cantik, berseri, ya, macam matahari. Wa haula'i arba'atu minal muhajirin wal baquna minal ansar. Yang banyak meninggalnya di kalangan ansar lah. Fadafanahum fi dima'ihim wa kulumihim. Nabi tanam mereka dengan darah mereka dan cedera mereka. Kulum, juruh, kecederaan mereka. Ditanam begitu saja. Walam yusalli alaihim yauma itu. Nabi tak sembahyang jenazah pun. Mereka telah dikirim ke syurga terus. Wa farra yauma idzin minal muslimina jama'atun minal a'yan. Ada yang lari di kalangan orang Islam. Lari ini kerana tadilah setelah diberitakan bahawa Nabi mati. Jadi mereka lemah semangat dan hilang pertimbangan. Antaranya terpaksa lari. Antaranya ialah Osman. Waqad nassa subhanahu wa ta'ala 'alal afwi anhum. Tapi tidak berhak untuk kita mencela mana-mana yang lari pada hari itu, kerana dalam Quran menyebut Tuhan ampun. Jadi ini kelebihan kepada Osman, turun ayat memberi ampun kepadanya. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an. Mereka yang lari, berpaling di kalangan kamu pada hari bertemunya dua puak. Innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Mereka berjaya ditipu oleh syaitan dengan sebab apa yang mereka usahakan. Syaitan kata, mata Muhammad. Walaqad afallahu anhu. Tuhan ampun mereka semua. Innallaha ghafurun halim. Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Wa qutila yauma idzin minal musyrikin asnani wa ishruna. Orang kafir yang mati 22 orang. Kemudian Ghazwatul Hamra al-Asad. Ini satu peperangan penting. Ini regu kepada peperangan Uhud. Kalau kita tak baca kisah Hamraul Asad, kita akan kata kaum muslimin tewas. Tapi kalau kita baca sambungannya Hamraul Asad ini, kita akan tahu bahawa orang Islam menang sebenarnya. Sebab itulah kalau orang ziarah Madinah, biasanya dia akan ziarah Uhud. Sepatutnya dia kena pergi ziarah juga Hamraul Asad. Ini bukit sebelah menuju ke Mekah. Kerana peperangan ini berkait dengan peperangan Uhud yang membuktikan bahawa Nabi tidak tewas. Kerana Nabi masih lagi bangkit dan mencabar. Walamma asbaha yaumu al-Uhudi nadaba Rasulullah SAW al-muslimina ila nuhudi fi talabil adu. Jadi peperangan tadi berlaku hari Sabtu. Hari Ahad di pagi lagi, Nabi masih lagi di Uhud. Nabi menggalakkan sahabat-sahabat yang berperang ini supaya bangkit mengejar musuh. Ini bukti bahawa Uhud belum berakhir. Peperangan masih lagi berlangsung. Irhaban lahum, tujuannya menggerungkan mereka. Hadhihi ghazwatu Hamraul Asad. Peperangan ini dinamakan sebagai Hamraul Asad. Hamraul Asad tempatnya di Baidak lebih kurang, menuju ke Baidak, iaitulah selepas daripada ataupun jalan menuju ke Miqat Tahlil Madinah, Abar Ali, Qarnul Manazil. Ghazwatu Hamra'il Asad wa amara alla yakhruja ma'ahu Zulhulaifah, Zulhulaifah nama tempat tu, iaitulah miqat orang Madinah nak pergi ke Mekah melaksanakan umrah. Itu jalan menuju ke Mekah. Ada tempat selepas dia namanya Baidak. Di situ tidak jauh daripada bukit namanya Hamra'ul Asad, iaitulah tempat berhimpunnya orang musyrikin sebelum mereka pulang ke Mekah. Wa amara alla yakhruja ma'ahu illa man hadara Uhud. Tengok syarat orang yang menyertai pasukan ini ialah peserta Uhud sahaja. Orang yang tidak menyertai Uhud tak boleh masuk. Menunjukkan ini masih lagi Uhud yang belum selesai.
Fanahadhal muslimuna kama amarahumullah. Tengok. Mereka bangkit walaupun dalam keadaan cedera, walaupun dalam keadaan patah, walaupun dalam keadaan berdarah. Wahum musqaluna bil jirah, sedangkan mereka sakit. Mereka berat. Ini bukan berat demam, berat cedera, parah. Hatta balagha hamra al-asad. Mereka terus berjalan sehinggalah sampai ke Hamra al-Asad. Wahia ala samaniyati amyalin minal Madinah. 8 batu juga daripada Madinah. Fadzalika qauluhu ta'ala. Tuhan tu ayat sempurnanya. Allazina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Tuhan berbangga dengan mereka. Mereka yang terus menyambut untuk Allah dan untuk Rasul walaupun selepas ditimpa kecederaan. Lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Kepada mereka yang terus berlaku baik dan bertakwa, pahala yang sangat besar. Itu syarat niat yang betul. Wa marra Ma'bad bin Abi Ba'badil Khuz. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, ini daripada kabilah Khuza'ah. Fa'ajarahu hatta balagha Aba Sufyan wal musyrikin bi Rauha. Dia beri naungan kepada Nabi SAW sehinggalah Nabi boleh sampai kepada Abu Sufyan dan kaum musyrikin di Rauha. Fa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu wa ashabahu. Nabi SAW beritahu sahabat-sahabatnya. Fa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu wa ashabahu qad kharaju fi talabihi. Fa fatta dhalika fi a'dadi Quraisy. Dialah yang beritahu kepada bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya keluar untuk mencari mereka. Abu Sufyan tak sedar bahawa dia sedang dikejar oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Fafatta dzalika fi a'dadi Quraisy. Jadi berita ini mengejutkan dan menakutkan pembesar-pembesar Quraisy. Wa kanu aradu ruju' ila Madinah. Sebenarnya ada rancangan untuk mereka pulang ke Madinah. Fasanahum zalik. Mereka batalkan. Fastamaru raji'in. Mereka terus pulang. Dengan sebab itulah dikatakan bahawa Nabi SAW tidak kalah dalam peperangan inilah. Kerana Nabi SAW terus mengejar dan mencari Abu Sufyan dan bala tenteranya. Kemudian kita tengok sikit beberapa peperangan selepasnya. Kita ambil satu je lah ya. Ba'thur Raji'. Perutusan Raji'. Ini Sariyah juga, pasukan pengintip yang dibentuk oleh Nabi SAW. Summa ba'asa sallallahu alaihi wasallam ba'da Uhudin ba'thar Raji'. Jadi Nabi SAW selepas Uhud menghantar satu pasukan pengintip dikenali sebagai pengintip Raji'. Wa kana zalika fi Safarin min as-sanati ar-rabi'ah. Itu berlaku pada tahun 4 bulan Safar. Wa zalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila Adala wal Qar. Nabi hantar kepada Adal dan Qarah. Adal dan Qarah ini di bawah tu ada tulis hum Banul Hun min Khuzaimah ibni Mudrikah wa hum min Ahabish Quraisy. Ini dua Badawi yang sebelumnya masih lagi bernaung dengan ataupun bergabung dengan Quraisy. Sebenarnya ini pasukan
guru-guru yang diajar, yang dihantar oleh Nabi SAW untuk mereka masuk Islam. Tetapi Nabi dikhianati dalam peristiwa ini. Bisu'alihim Rasulullah SAW dzalika hina qadimu ilaih. Mereka yang minta ketika mereka datang bertemu Nabi SAW, wa zakaru anna fihim Islam. Mereka beritahu bahawa mereka nak masuk Islam. Faba'asa sittata nafarin fi qawli Ibn Ishaq. Menurut Ibn Ishaq, bilangan mereka 6. Wa qala al-Bukhari fi kanu 10. Dan Sahih Bukhari kata 10. Wa qala Suhaili wa hadha wa sahih. Suhaili iaitu syarah kepada Ibn Ishaq. Dia kata yang sahihnya sebagaimana yang disebut oleh Bukhari. Bilangan mereka 10. Peristiwa ini penting. Kerana berkait dengan kunut Nabi SAW di hujung ayat. Wa amara alaihim Mirsad ibn Abi Mirsad al-Ghanawi. Jadi ketua kumpulan guru ini ialah Mirsad bin Mirsad. Wa minhum Khubayb ibn Adi. Fazahabu ma'ahum falamma kanu birraji' wa huwa ma'ud li Huzailin bin nahiyatil Hijaz bil had'ah ghadaru bihim. Lalu mereka menuju ke Raji'. Bila sampai di Raji', Raji' ini satu perairan, satu perigi milik Huzail di Had'ah. Tiba-tiba mereka mengkhianati Nabi SAW. Wastasrahu alaihim Huzaila faja'u fa'ahatu bihim wa qatalu ammatahum. Mereka panggil Huzail, mereka kepung Nabi SAW dan mereka bunuh semuanya. Fakana fi sya'nihim ayatun radhiyallahu alaihim. Pada perkara mereka ini turun beberapa ayat yang meredai mereka. Wastasara minhum Khubayb ibn Adi wa rajulun akhar fazahabu bihima faba'ahum. Bahkan ada yang ditawar, tidak dibunuh, dijual lagi di Mekah. Wa zalika bisabi bima kana qatala min kufari Quraisy. Dua ni kebetulannya terlibat dalam perang Badar, membunuh Quraisy. Kemudian ada lagi satu peristiwa pengkhianatan juga. Berlaku di Ma'unah. Ba'su bi'ri Ma'unah. Wa fi Safar hadza ba'asa ila bi'ri Ma'unah. Dalam bulan Safar juga Nabi hantar guru ke perlembahan Ma'unah. Kabilah namanya Ma'unah. Wa zalika anna Abu Barra bin Amir bin Malik al-Mad'um bi Mula'ibil Asinnah qadima ala Rasulullah sallallahu al-Madinah. Ceritanya Amir bin Malik ini dia datang jumpa Nabi di Madinah, fada'ahu ilal Islam falam yuslim. Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak masuk. Walam yab'ud, tapi taklah nak buat payah sangat. Faqala ya Rasulullah law ba'asta ashabaka ila ahli Najd. Dia kata, wahai Rasulullah, beginilah, engkau hantarlah sahabat-sahabat engkau kepada penduduk Najd, yad'unahum ila dinik, ajak mereka masuk Islam. La rajautu an yujibuhum, aku harap mereka boleh menerima. Faqala inni akhafu alaihim ahlan Najd. Aku bimbang keselamatan sahabat-sahabatku dengan ahli Najd ini. Faqala Abu Bara ana jarul lahum, aku akan menaungi mereka. Jangan takut, selamat, dia kata. Kabilah kami akan menaungi mereka. Faba'asa 70 rajulan wa amara alaihim al-Munzir ibn Amr ahada Bani Sa'idah. Lalu Nabi hantar 70 orang diketuai oleh al-Munzir, iaitulah daripada Bani Sa'idah, satu kabilah daripada Ansar. Walaqabahu al-Mu'tiq liyamuta. Dia digelar Mu'tiq. Wa kanu min fudala'il muslimin wa sadatihim wa Qur'an. Jadi mereka ini kebanyakannya orang mulia, pemimpin dan juga pembaca Quran. Fanahadu fanazalu bi'ra Ma'unah. Mereka keluar, mereka singgah di Bi'ri Ma'unah. Bi'ri Ma'unah ialah baina ardi Bani Amir wa harati Bani Sulaim. Itu satu daerah ke timur tanah Arab. Summa ba'asu minha Haram ibnu Milhan bi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila aduwillahi Amir ibn Tufail falam yanzur fihi wa amara bihi faqatalahu darabahu rajulun bihirbah walamma kharaja dam qala fustu wa rabbul Ka'bah.
Jadi bila tiba di Bi'ri Ma'unah, mereka hantar satu utusan bawa surat Nabi jumpa Amir bin Tufail. Kerana mereka janji bahawa mereka akan menaungi. Tiba-tiba dia tak tengok pun surat itu. Bahkan dia perintah supaya dibunuh utusan itu. Dan bila dibunuh, dia bangga lagi. Dia kata, aku berjaya demi Tuhan Kaabah. Wastaghfara adu wallahi Amir bani Amir ila qitalil baqi. Bahkan sebaliknya, bukan saja dia tidak menaungi, bahkan dia galakkan Bani Amir supaya bunuh yang baki lagi. Falam yujibu, Bani Amir tak sanggup untuk bunuh. Li ajli jiwari Abi Bara fastaghfara Bani Sulaim. Kemudian dipanggil kabilah lain pula, Bani Sulaim. Fa'ajabathu asiyatun wa ra'lun wa zakwan. Ada beberapa keluarga sanggup, iaitu Asiyah, Ra'al dan Zakwan. Fa'ahatu bi ashabi Rasulullah SAW. Mereka kepung sahabat Nabi. Faqatalu hatta kutil an akhirihim. Mereka berperang sehinggalah dibunuh, sehinggalah semua sekali. Yang tinggal hidupnya Ka'ab bin Zaid min Bani Najjar. Ini daripada keluarga Nabi SAW. Fa'innahu rtussa min bainil qatla. Dia tercedera di antara yang ramai-ramai dibunuh, disangka dia dah mati, lalu ditinggalkan. Fa'asha hatta kutila yawma Khandaq. Ini hidup. Dia mati dalam perang Khandaq. Wa usira Amr bin Umayyah falamma akhbara annahu min Mudar jazza Amiru nasiyatahu. Yang ditawan antaranya Amr bin Umayyah. Apabila dia beritahu dia datang daripada Mudar, Amir kerak kepala dia. Wa'ataqahu an raqabatin kanat ala ummi. Ya. Jazza Amirun nasiyatahu. Ya. Wa'ataqahu fima za'ama an raqabatin kanat ala ummi. Bila diberitahu dia daripada Mudar, lalu dilepaskan. Bukan. Itu macam ikatan di tekuknya dibuang dan dia dibebaskan kerana katanya dia pernah membantu ibunya. Waraja'a Amr bin Umayyah. Jadi Amr bin Umayyah ni hidup. Dibebaskan oleh Amir yang mengkhianati Nabi SAW tadi. Dia pulang. Falamma kana bil qarqarah min sadri kanah nazala fi dhillin wajaji'u rajulan min bani Kilab atau min bani Salim fanazala ma'ahu fihi. Falamma nama fataka bihi ma Amr wa huwa yara annahu qad asaba sa'ran min ashabihi. Wa idza ma'ahu ahdun min Rasulullah sallallahu wa lam yash'ur bihi falamma qadim akhbara Rasulullah bima fa'ala faqala laqad qatalka qatilaini la'adiyannahuma. Engkau telah membunuh dua orang yang dibunuh, aku akan bayar. Fakana hadza sababa ghazwati Bani Nadir kama warada sahih. Dan ini menjadi punca kepada peperangan yang sepasti, iaitu peperangan Bani Nadir. Jadi peristiwa Raji', peristiwa Ma'unah, ini kisah pengkhianatan yang berlaku kepada Nabi SAW oleh beberapa kabilah Badawi yang menempatkan Nabi kita SAW berdoa kunut nazilah, melaknat mereka. Ya. Jadi saya rasa sekadar itulah ya bacaan kita pagi ini. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.